إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Kita berhenti hari ke berapa? Saya ni substitute player ini. 2 Okey. Muka surat 138. Al-Manshat Al-Baqarah. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث من هذا الباب. Al-hadis yang ketiga daripada bab ini, ataupun yang keempat. Yang ketiga. An Abil Walid Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu qala: bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala as-sam'i wat-ta'ati fil 'usri wal yusr wal manshati wal makrah wa 'ala atharatin 'alaina wa 'ala an la nunazi'a al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawaha indakum min Allah ta'ala fihi burhan wa 'ala an naqula bil haqqi aynama kunna la nakhafu fillahi lawmata laim. Hadis yang sangat besar. Hadis ini sesuai untuk kita baca hari ini ketika isu macam-macam ni, 1MDB lah, 1 apa semua ni. Hadis yang sangat sesuai kita baca. Masya Allah, Allah Ta'ala susun tu memang cantik, ngam-ngam nak tajuk dia hari ni bab ni. Qala rahimahullahu ta'ala, maksud dia daripada Abil Walid. Abil Walid ini kunyah kepada Ubadah bin As-Samit. Ubadah bin As-Samit. Tahu Abi tu, Abil Walid tu maksudnya dia bapa kepada Walid. Ini kita bahasa Arab kita panggil apa dia? Bahasa Arab kita panggil apa? Kita panggil kunyah. Tahu kunyah tak? Pernah kunyah? Dia kunyah. Cara cakap dia kunyah. Kalau eja macam bunyi dia kunyah. Bukan cara baca dia kunyah. Apa itu kunyah? Iaitu kita meletakkan gelaran abi atau abu atau ummu kepada seseorang. Dalam kitab Al-Adhkar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam An-Nawawi dia sebut antara perkara yang digalakkan, iaitu kita digalakkan memanggil orang itu dengan kunyahnya sebagai bentuk penghormatan kepada seorang itu. Waktu Nabi SAW dia disebut Abul Qasim, sebab anak dia nama Qasim. Qasim kita letak kunyah itu pada nama anak lelaki yang pertama, ataupun boleh juga anak perempuan, tak ada masalah juga. Anak lelaki contohnya Abu Bakr. Bakr maksudnya anak dara. Kita kata Abu Umamah Al-Bahili, Abu Mas'ud. Kita juga disunnahkan. Contohnya saya Abu Asma, anak saya nama Asma, Abu Khadijah, dan sekian dan sekian. Ini disunnahkan. Namun bila ramainya orang yang sesat pakai nama ni, geng-geng teroris ISIS dan lain-lain, pakai abu-abu ni, maka yang dapat abu ni, yang pakai gelar abu, semuanya terpalit sekali dengan apa yang mereka lakukan. Lalu sebagian orang yang jahil ini, dia kata, tengoklah geng-geng abu tu semua. Geng-geng abu dia kata. Geng-geng abu ni semua teroris. Dia telah letakkan semua abu teroris. Kesian Abu Bakar As-Siddiq, kesian Abu Hafs Umar Al-Khattab, kesian Abu Mas'ud,
Kemudian Abu Umar, dan seterusnya. Sebenarnya adalah sunnah. Al-Imam Nawawi dan kitab Al-Adhkar, sunnah memanggil dengan Abu Qasim. Hatta pada kanak-kanak sekalipun, ada seorang sahabat, Nabi panggil dia Aba Umair, wa ma fa'ala bin Nughair, wahai Abu Umair. Budak tu kecil lagi, dia tengah main burung ni hilang, itu dia menangis. Nabi kata, ya Aba Umair, mana wahai Abu Umair, wa ma fa'ala bin Nughair, apa yang kamu buat dengan burung Nughair tu? Jangan dia kecil lagi, panggil dengan kunyah. Dalil bahawa kunyah itu adalah sunnah, digalakkan. Tapi kalau tak nak pakai pun tak apa, tak ada masalah. Okay? Ubadah bin As-Samit pula, dia adalah Ubadah bin As-Samit bin Qais bin Asram min Bani Salim bin Auf bin Al-Khazraj. Jadi Ubadah bin Samit ni dia puak Khazraj. Khazraj maksudnya apa? Siapa tahu Khazraj tu apa? Ini sunnah, ni kita sejarah Islam mesti tahu. Khazraj tu apa? Haji apa je? Al-Khazraj. Khazraj ni ialah nama kabilah yang besar di Madinah. Ada dua kabilah. Satu nama dia Aus, satu lagi Khazraj. Yang sebelum Islam, mereka ni berperang beratus-ratus tahun. Islam telah menyatukan antara kaum Aus dan Khazraj. Ubadah bin Samit ni antara kaum Khazraj. Dia lahir sebelum hijrah, lebih kurang 38 tahun sebelum hijrah. Maksudnya bila dah hijrah, Nabi hijrah, umur dah 38 tahun lah. Dia hanya muda daripada Nabi SAW hanya beberapa tahun, 5 tahun sahaja. Bapaknya As-Samit bin Qais tak sempat masuk Islam dan meninggal di atas agama kaum dia, iaitu agama musyrik. Amma ummuhu, adapun mak Ubadah bin Samit ini, nama dia Qurratul Ain. Sedap nama dia. Qurratul Ain binti Ubadah bin Nadlah bin Malik bin Khazraj qad aslamat. Dia dah masuk Islam, alhamdulillah. Dia masuk Islam dan telah berbai'ah dengan Rasulullah SAW. Ubadah bin As-Samit ini adalah orang yang mula-mula sekali masuk Islam di kalangan orang Ansar. Dan dia masuk Islam 10 tahun lepas Nabi SAW diutuskan. Maksudnya sebelum Nabi hijrah lagi, dia dah Islam, iaitu 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Sebelum masuk Islam, lepas tu teruslah dia jadi orang yang ketua Islam di Madinah, sehingga dilantik menjadi antara orang yang menjadi naqib. Tahu naqib tak? Naqib ni itu bila Nabi SAW pada tahun 11 dan 12 itu Nabi buat perjanjian Aqabah. Kalau ingat lagi lah, iaitu Nabi SAW, orang pergi haji, orang Madinah datang, Nabi buat perjanjian taat setia. Jadi Ubadah bin Samit ni lantik menjadi 12 orang naqib. Naqib maksudnya apa? Iaitu orang yang menjaga agama di Madinah. Masa tu Nabi SAW tak sampai Madinah lagi. Jadi Nabi lantik 12 orang macam ketua usrah lah. Kalau siapa pernah biasa dengan sistem usrah kan, macam ketua usrah lah untuk cek. Sebab dia orang angkat perjanjian, dah angkat janji damai untuk tidak mencuri, tak nak berzina, tak nak mengutuk orang, tak nak menyembah berhala apa semua. Jadi siapa yang nak jaga orang ni daripada buat benda-benda ni semua, dia tak buat benda-benda semua. Jadi Nabi telah melantik naqib. Yang ni yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah. Wa idh akhadallahu mithaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiba. Kami telah angkat perjanjian pada Bani Israel, kami telah melantik 12 orang naqib di kalangan Bani Israel. Begitu juga bagaimana Allah Ta'ala telah lantik naqib pada bangsa Bani Israel dulu, Allah Ta'ala telah melantik naqib di kalangan orang Ansar di Madinah. Poin dia apa? Poin dia adalah kita ni macam kita sekarang ni, kita kelas, kita lantik 2-3 orang macam orang yang jaga kita punya student ni. Tanya dia kalau tak datang sebab apa? Sebab ustaz ramai sangat student nak jaga kan, nak tanya ustaz datang kelas lama ni. Dia nak datang, nak SMS semua anak murid dia. Jadi kita lantik 2-3 orang. Macam kelas ni, macam saya kenal muka, ada yang 2-3 orang lah. Kita lantik, kita kata tujuan dia tengok siapa yang dah lama tak datang kelas. SMS dia, kenapa Haji lama tak datang kelas? Tak sihat ke? Ya, kita tahu ini naqib sistem dia. Jadi baru terasa, aku datang yayasan taklim, ada orang tahu, ambil tahu hal aku apa semua.
Ini tak, datang keluar sampai 10 tahun tak kenal siapa di kiri kanan. Tak betul cara tu. Itu bukan cara sunnah. Cara sunnah dia kena kenal kiri kanan kawan yang dia ngaji sama-sama. Bukankah itu hak jiran? Ubadah bin Samit ni antara yang hebat lah. Dia kata dia adalah orang yang paling berani sekali. Dia lah antara orang yang ambil perjanjian Aqabah yang awal. Masa tu orang Madinah tak Islam lagi, dia dah jadi Islam dah. Jadi antara yang dia ketika perjanjian Aqabah tu, Aqabah yang kedua tu, jadi perjanjian Aqabah pertama lebih kurang 12 orang yang datang. Kemudian perjanjian Aqabah kedua lebih kurang 80 lebih orang datang dan angkat perjanjian setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah isi perjanjian setia dia ni. Lepas tu dia kata bay'na Rasulullah. Bay'na Rasulullah. Kami telah berbai'ah dengan Rasulullah. Apa itu bai'ah? Apa perjanjian setia? Bai'ah ini kita boleh ambil asalnya bai'ah ni untuk khalifah, untuk pemerintah, untuk Rasulullah. Dengan orang lain boleh bai'ah tak? Dengan orang lain apa tak boleh bai'ah? Kita ambil apa perjanjian dengan pekerja bos tu, bai'ah lah tu. Cuma nama dia tak nama lah bai'ah, nama dia perjanjian lah, kontrak apa tu bai'ah lah juga. Cumanya bila kita sebut bai'ah ni dalam Islam, dia merujuk kepada bai'ah ketaatan yang sempurna tu. Itu hanya kepada Allah dan Rasul. Ada sebagai manusia ni, dia punya bai'ah dia, ketaatan yang sempurna ni kepada parti dia, kepada jamaah dia. Betul. Dia kata kalau aku keluar parti ni, aku ceraikan bini aku. Dia kata macam tu. Tak ada kena-mengena antara hidup dan mati, umum. Kalau saya keluar parti, kalau saya dah menang pilihan raya ni, kalau saya lompat, isteri saya tercerai talak 1. Saya dengar tu orang cakap macam tu. Ini kita kata bai'ah benda ni. Ini bai'ah cara jahiliah punya ni. Ini bukan cara ahli sunnah. Bai'ah ketaatan yang sempurna hanyalah kepada Nabi SAW. Dengan khalifah juga bai'ah. Dengan pemimpin negara bai'ah. Kita kena bai'ah, taat, setia. Sebab itulah kalau kita tengok negara-negara Arab tu semua, macam Raja Saudi sendiri, bila time dia punya setiap tahun akan ada kabilah-kabilah. Bila raja baru naik saja, kabilah-kabilah datang, kami berbai'ah kepadamu ala sam'i wa ta'ah, dan taat dan mendengar dan taat, tapi dalam perintah Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Taat pada pemerintah, mesti taat perintah dalam perkara yang ma'ruf. Taat dia dalam perkara yang ma'ruf. Jadi apa dia kata? Bay'na Rasulullah. Kami telah berbai'ah dengan Rasulullah ala sam'i wa ta'ah, di atas mendengar dan taat. Apa maksud mendengar dan taat? As-sam'i wa ta'ah, iaitu dengar Rasulullah dan taat Rasulullah dengan sempurna. Seperti mana firman Allah Ta'ala, ati'ullah wa ati'ur Rasul. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Sungguhnya kamu tak sempurna keimanan kamu kepada Allah sehingga kamu ketaatan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketaatan kepada Rasulullah ialah ketaatan yang mutlak. Tetapi hendaklah kita kata bay'nahu 'ala as-sam'i was-ta'ah. Wa istathna min hadha ma'siyatillah azza wa jalla fala yubai 'alaiha ahad. Jadi kalau kita nak bai'ah kepada umara ulil amri, kan Allah Ta'ala kata ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri. Ulil amri maksudnya siapa? Pemerintah dan ulama. Al-ulama wal umara. Kerana ulama itu awliya dalam perkara, wali dalam perkara agama, dalam perkara ilmu. Adapun umara, wali dalam perkara kekuasaan. Wali itu maksudnya apa? Bukan wali songo tu, bukan. Wali ni maksudnya orang yang memegang tanggungjawab, yang menjaga, penjaga. Waktu kita menikah, kita panggil wali. Jadi bila kita kata taatlah kamu kepada ulil amri, tafsiran Ibn Abbas dan lain kata ulil amri itu ada dua. Satu ulama, satu umara. Jadi kita juga kena as-sam'u wa ta'ah kepada al-ulama dan umara. Kerana ulama itu saya sebut tadi, dia wali dalam masalah ilmu. Adapun umara,
adalah wali dalam masalah kekuasaan. Macam kita sekarang lah, orang suruh bayar parking, kita bayar tak? Bayar parking 50 sen sejam. Tak bayar, kena saman. Dan kena saman, bayar saman tu, itu pun taat pada ulil amri jugalah. Sama lah. Bawa kereta laju 80 km sejam, kita bawa 100, langgar ulil amri, tapi kena saman, bayar, taat ulil amri jugalah. Macam tu. Jadi kita kata, tapi wa yustathna min hadhihi, min hadha, dikecualikan dalam ketaatan ini, ma'ruf lah, iaitu maksiatillah. Tak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah. Kerana hadis Nabi SAW yang ma'ruf, Nabi kata apa? La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam berbuat maksiat kepada pencipta. Faham tak ni? Orang kata, kamu pergi main judi, tak boleh lah, tak boleh taat. Isterinya kata, suami dia kata, tak usah pakai hijab. Lalu datang soalan kat Islam Taklim, nak kena soalan tu, Ustaz, kalau suami tu kata jangan pakai hijab, macam mana nak taat suami tak? Kalau kita faham kaedah ni, tidak ada ketaatan dalam buat maksiat kepada Allah. Dan juga kalau ibu sendiri atau ayah sendiri, maka tidak ada ketaatan walaupun kepada ibu dan ayah, walaupun kepada suami, walaupun kepada siapa-siapa sekalipun dalam berbuat maksiat kepada Khaliq. Walihada qala Abu Bakar, itulah Abu Bakar As-Siddiq ketika dia ambil khalifah kekuasaan tu, dia bila ambil jawatan khalifah tu, dia kata, ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah, taatlah aku selagi mana aku taat Allah dan Rasulnya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Fa idza asaitullaha wa rasulah, ketika aku dah derhaka, kalau aku derhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka tak ada ketaatan bagiku ke atas kamu. Nampak? Faham tak? Lepas tu dia kata apa? Bila seorang waliul amr itu berbuat maksiat kepada Allah, tak boleh kita ikut dia dan dengar dia, kerana kerajaan itu adalah kerajaan milik Allah sebenarnya. Tak bolehlah kita berbuat maksiat kepada Allah kerana kerajaan yang kecil, sedangkan ini semua kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, ini isu yang besar dalam bab ketaatan ni. Bila orang kata, Ustaz, habis tu kalau dia buat satu maksiat, adakah maksudnya kita ini mencabut ketaatan langsung, ataupun kita tak taat dalam perkara yang maksiat tu sahaja? Sebab ada orang ni kata, oh, pimpin ni rasuah, aku tak dengar cakap dia lagi dah, tak boleh pakai dia ni, aku tak nak ikut langsung cakap dia. Apa maksud tak nak langsung dengar cakap dia? Betul ke ni? Ini salah. Ini bukan ahli sunnah. Ahli sunnah adalah taat pemerintah dalam perkara yang ma'ruf dan tidak taat mereka dalam perkara yang maksiat. Itu kaedah kita. Bukan yang disebabkan satu kesalahan kita terus nak jatuhkan dia. Jadi panas kan jari ni. Sebab satu kesalahan terus habis. Oh, dia ni minum arak, habis mari kita jatuhkan dia, malukan dia, buka lah kan dia punya hijab ni semua, letak dalam Facebook, letak dalam apa semua. Ini bukan ahlu sunnah. Ini style khawarij. Ini style khawarij. Suka tak kita kalau kita nampak suami kita buat satu kesalahan, lalu kita kecohkan satu dunia dalam Facebook, kita kecohkan anak-anak. Okey, tak usah cerita dekat Facebook lah, kecohkan anak-anak cukup. Kau tahu tak ayah kau semalam cerita kat anak cucu dia semua. Patut ke macam tu cara dia? Tak. Patutnya nasihat diam-diam. Supaya apa? Supaya anak tu tak hilang respect kepada ayahnya. Begitulah je kita dengan pemimpin. Sebab pemimpin macam tu juga, kita tak buat macam tu. Kita tak memalukan dia di hadapan orang ramai. Kita tak buat gambar troll-troll dia. Tahu gambar troll dalam WhatsApp kan banyak, gambar PM dengan tengah berjoget lah, dengan apalah. Itu bukan ahli sunnah. Tak setuju, kita tak ejek dia. Tak setuju, kita tak buat gambar macam tu. Itu bukan cara ahli sunnah. Lepas tu kita sedih bila ada ahli sunnah mengaku belajar salafi apa semua. Lepas tu bila dalam
WhatsApp, dialah tukang sebar-sebar benda ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan ahli sunnah. Ahli sunnah dia ada adab dengan pemimpin. Dan nampak tak, as-sam'u wa ta'ah fil usri wal yusri, dalam kesusahan dan dalam kesenangan. Ya, tengah harga minyak naik, kita susah sikit, taat dia lah juga dalam masalah tu. Dan waktu senang, harga dah jatuh pun taat juga. Bukan masa dia jatuh dia taat, masa naik tak taat. Sebab tu dalam hadis Nabi SAW ada 3 golongan, aku tak salah hadis ni, yang Allah Ta'ala takkan bercakap dengan dia akhirat kelak. Salah satu golongan ni adalah dia taat pemimpin ketika ada manfaat bagi dia je. Bila ada susah dia tak nak taat. Anda faham masalah? Fil usri wal yusr, pada masalah susah dan ketika senang. Wal manshat wal makrah, ini lagi susah lah. Dalam keadaan lapang dan dalam keadaan payah. Boleh terima ke ni? Oh, ni macam bunyi macam UMNO je Ustaz. Bukan UMNO, bukan BN, bukan. Kita cerita umum ni. Mana-mana pemerintah yang naik, macam ni lah hukum dia. Dekat Kelantan pun macam ni hukum dia, macam ni juga hukum dekat Johor. Bukan kita kata, oh tak, oh ini macam bunyi macam apa ni. Tak, mana-mana saja. Dan wa'ala atharatin alaina. Oh, ini lagi bahaya ni. Wa'ala atharatin alaina, juga agar kami sentiasa lebih mengutamakan kepentingan orang lain dari sendiri. Oh, ini susah. Kita fikir kita punya perut dulu. Atharatin alaina isti'tharan alai, yakni law kana. Tapi sebenarnya terjemahan tu kurang tepat sebenarnya. Kalau kita tengok syarah hadis ni, iaitu wa atharatin alaina, iaitu yakni law kana wulatul umur yasta'thiruna 'ala ar-ra'iyyah bil mal aw ghairi mimma yarfahuna bihi anfusahum wa yuharrimuna man wallahum 'alaihim fa innahu yajibu 'alaina as-sam'u wat ta'ah. Dengar ni, kalau saya baca ni, tuan-tuan dengar betul-betul. Saya takut nanti orang kata, oh ni UMNO lagi Ustaz. Ni bukan ya, ini syarah ni Syekh Ibn Uthaymin dekat Saudi, tak ada kena-mengena dengan BN ataupun PKR, tak ada. Dia kata, yakni law kana, kalaulah wulatul amr, pemerintah itu yasta'thirun, dia melebih-lebihkan hak dia ala ra'iyah, ke atas rakyat, mimma yarfahuna bihi, yang menyebabkan dia bermewah-mewah, anfusahum wa yuhramuna min man wallahumullahu alaihim fa innahu yajibu alaina as-sam'a wat ta'ah. Masih lagi wajib dengar dan taat dalam perkara yang makruf. Jangan dia punya keyword ma'ruf lah. Ma'ruf, keyword dia ma'ruf. Masih lagi tak boleh cabut ketaatan. Tak boleh cabut dia ketaatan. Habis tu Ustaz, nak biar je buat. Tak, kita nasihat. Dengar. Jangan pula kita, bila kita dengar benda ni, kita kata, oh biasanya Ustaz biar je lah. Apa punya ulama' ni? Kan mulalah orang mau cerita ni lah, ulama' apa ni? Dia kata, adakah nak biarkan pemimpin kita buat maksiat? Siapa kata kita biar? Siapa kata kita biarkan? Siapa kata? Siapa kata? Siapa suruh ikut demokrasi? Siapa suruh ikut demokrasi? Tak salah ikut. Kita kata demokrasi bukan Islam. Tapi kenapa pemimpin kita kata kita demokrasi? Itu lantak dia salah. Dia dah silap. Jadi kita nasihat. Jadi kita tak patuh dalam. Tak semua prinsip demokrasi itu kita kena patuh. Apa prinsip demokrasi? Hak bersuara. Nak patuh. Nak biar semua LGBT bercakap-cakap dalam televisyen dan semua. Kalau kita kata kita mempertahankan prinsip demokrasi,
Kita pun nak sebarkan demokrasi kat Malaysia ni. Kita pertahankan semua prinsip demokrasi. Antara prinsip demokrasi adalah hak asasi untuk bercakap. Biar cakap perkara kufur sekalipun, kita pun patuh. Maka ketika itu nak taat. Sebab kita disuruh demokrasi, kita kena taatlah demokrasi, Ustaz. So macam Ustaz relate dengan keadaan sekarang. Relax sekarang ialah kita nasihat dia dengan cara yang baik. Kita tak keluar memburuk-burukkan dia di jalanan. Kita tak buat kecoh di jalanan. Kita tak menyebabkan orang rakyat benci kepada dia. Kita nasihat lagi dia. Kita nasihat. Time pilihan raya, hang nak pilih orang lain, tak hang lah. Tapi sebelum pilihan raya, nasihat cara yang baik. Nasihat cara yang baik, tulis surat, jumpa dia, mesyuarat dengan ketua-ketua ini, mesyuarat dengan orang-orang ini. Kita mesyuarat, kita jumpa, bincang. Saya katakan tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita sebelum ni kita tak pernah nak rapat dengan orang tersebut. Kita rapat, kita jumpa. Alhamdulillah sekarang ni dah ada lah ustaz-ustaz kita yang dah ada cuba untuk rapat dengan mereka dan nasihat mereka untuk buat kebaikan. So apa puan punya cadangan? Kita runtuhkan terus. Rancangan puan macam mana? Apa rancangan puan? Kita sekarang ni cara tu terpulang masing-masing. Tapi adab itu masih lagi lingkungan adab Islam. Kita tak keluar dan buruk-burukkan. Tengok rambut dia tu, kalau helikopter tiup pun tak terbang. Itu cara sunnah ke? Saya tanya, itu cara sunnah ke? Yang cakap ni ustaz pakai kopiah ni, cara sunnah ke? Mana ini bukan cara sunnah. Ini bukan cara sunnah Nabi SAW. Tak ada adab. Tak ada adab. Zaman Nabi, zaman Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ajak ini cerita Imam Ahmad lah. Di situ dulu. Masalah ni adalah as-sama' wa atharatan alaina. Kita tidak kerana dia buat macam tu kita terus runtuhkan. Kerana dalam Islam satu hari tak ada pemerintah, kan? 1000 tahun dengan pemerintah yang zalim. Ini kata ulama salaf, bukan saya kata. 1000 tahun dengan pemerintah yang zalim lagi bagus daripada satu hari tak ada pemerintah. Dengar ni. Kita lihat apa yang berlaku kepada Mesir. Kononnya nak jatuhkan Husni Mubarak yang zalim, akhirnya naik sisi yang lagi teruk. Yang jatuhkan dulu, siapa yang naik sekejap tu? Muhammad Mursi. Yang jatuhkan dia adalah orang yang sama-sama demonstrasi dengan dia dulu. Jadi tuan-tuan, agaknya kalau kita demonstrasi nak jatuhkan orang sekarang, agak-agaknya yang akan lawan kita nak buat Islam. Kita konon kita demonstrasi nak buat Islam. Mereka demonstrasi, mereka nak sebarkan LGBT mereka. Seorang lagi demonstrasi sebab nak buat apa? Nak sebarkan idea liberal dia orang. Lepas tu ketiga demonstrasi, minta maaf saya sebut lah, yang satu masa di KL tu, yang masuk dalam demonstrasi semua ketua LGBT, ketua liberal, ketua penyatuan agama, ketua pluralisme, semua duduk sekali dalam apa demonstrasi itu. Jadi agak-agak kalau menang demonstrasi itu, apa jadi? Jadi apa cara dia? Ialah kita nasihat. Tuan-tuan semua orang bijak-bijak, ada link masing-masing. Nasihat kan? Ha? Tak sampai. Siapa yang tak sampai? Siapa yang tak sampai? Kalau dia tak dengar nasihat, Tak dengar nasihat. Kalau bapak kita dengar nasihat, nak buat apa? Bunuh bapak kita. Bapak kita dengar nasihat, buang bapak kita. Sebenarnya kalau bapak kita dengar nasihat, bapak kita buat sembah kubur, contohnya. Apa sembah kubur tu syirik lah. Cerita ringan sikit. Isyak ringan sangat. Berat sikit lah, berat sikit. Apa lagi? Main judi. Apa kita main nombor ekor. Nauzubillah lah. Nasihatkan dia, Pak, janganlah, ni judi haram. Termasuk dia, Nabi kata orang main judi ni dalam neraka tempat dia. Boleh ada apa, diharam kepada kamu apa tu, yang tu lah hadis Nabi SAW tu apa tu, al-khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Kata ayah buka ini pun usaha juga, ini ikhtiar juga pergi kedai nombor tu. Ini ikhtiar juga. Kalau itu kita nak kata nak buang tu, kita sebarkan. Kau tahu tak bapak aku dia main judi. Kau tengok bapak aku main judi, bapak aku main judi.
buat Facebook, buat gambar dia tengah pegang kad 4D. Macam tu cara dia. Tidak, nasihatkan dia dengan cara yang baik. Ya, tak boleh ya. Tutup dulu isu dia, jangan sebarkan. Mungkin tu jadi isu dia. Betul dia kata ni, hadis ni panas sikit hari ni ya. Wa afsadtumuha wa badartumuha. Dan dia kata wala naqul, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, la naqul, yang kata kamu ni makan harta kami, kamu dah rosakkan, kamu telah bazirkan, kami takkan taat kepada kamu. Bahkan kita kata kami dengar dan taat lillahi rabbil alamin, kepada Allah rabbil alamin. Walaupun korang buat macam ni kat kami, nampak? Faham lah tu. Walaupun kamu buat macam ni kat kami, walau kunna nahnu la naskun illa al-aqwa wala nafshur illa al-khalq min al-farash wa antum taskunun al-qusur. Walaupun kami tidur atas ni, walaupun kamu tidur atas dalam istana, kami tidur atas lantai, wa tamatta'un bi afdalil farash, dan kamu masuk seronok, la yuhimmuna hadha, kami tak peduli pasal hal ni, kerana hadha kulluhu mata'ud dunya wastatazulun watatazulun anhu, dan kamu semua akan jatuh daripada dia, benda semua akan hilang daripada kamu. Au yazulla ankum amma hadha au hadha amma nahnu fa'alaina as-sam'a wa ta'ah, ada kami dengar dan taat, walau wajadna man yasta'thir alaina min walatil umur. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata isma' wa ati' wa in daraba dhahrak, dengar dan taat walaupun dipukul belakang kamu, walaupun diambil harta kamu. Ini Nabi cakap ni. Macam tak masuk akal Ustaz, macam mana? Dalam masa zaman Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ada khalifah yang zalim betul. Ada gubernur nama dia Hajjaj. Lalu orang mengadulah pada Hajjaj, pada Anas bin Malik. Anas bin Malik ni sahabat Nabi. Anas bin Malik ni, Anas bin Malik sahabat Nabi. Hajjaj pada zaman tu bukan setakat dia bunuh orang, sahabat pun dia pukul. Tangan Ibnu Umar pernah terkena patah tangan dia, kena pukul dengan Hajjaj. Bila orang mengadu ke Anas bin Malik, kata ni, Hajjaj ni apa hal ni, dia ni kejam, zalim. Apa kata Anas? Isbiru, sabar, hatta talqawni alal hawd, sehingga kamu jumpa aku. Kalau aku dengar hadis Nabi SAW, sabarlah sehingga kamu jumpa aku nanti di telaga Hawd, di telaga Al-Kautsar nanti. Sabar di situ bukan maksudnya redha. Dengar tu lagi. Sabar bukan maksud kita redha. Sabar dengan maksud adalah kita nasihat dengan cara yang baik, kita cuba capaikan. Kat sini katakanlah kat negeri tempat tu ada ketua bahagian, jumpa ketua bahagian. Tak boleh jumpa ketua bahagian, jumpa ketua perhubungan negeri. Ini umum lah ni, bukan itu je Ini umum lah ni. Ketua perhubungan negeri Venezuela tu, tak mana? Jumpa ketua bahagian Venezuela, jumpa ketua bunda Venezuela tu, jumpa nasihat dia dengan cara yang baik. Jumpa dia, tuan kata, ketua tuan ni sekarang ni buat benda yang melanggar syarak. Yang ketua Presiden Venezuela ni kenapa pergi panggil Gangnam Style datang, pergi menyanyi dekat atas pentas? Tahu tak, itu haram. Tak perbuatan itu akan menyebabkan manusia terjebak kepada maksiat. Takutilah Allah. Semua ini akan habis dalam masa beberapa tahun saja, wahai kami punya ketua. Dan kami nasihat ni kerana kami sayang kamu. Kalau kami tak sayang, kami dah jatuhkan kamu dah. Tapi ini kami kena taat pada Rasulullah SAW dan Rasul Allah dan Rasulnya. Kami nasihat kamu dengan cara yang baik. Pernah dengar tak ucapan Syekh Ibn Utsaimin di hadapan Raja Saudi masa tu? Dia bercakap, Assalamualaikum, berkata, kepada Raja yang kami sayangi, taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan berbahagia. Dia bagi ceramah kat depan tu, dia tuju terus. Ini khutbah bodek je. Semoga naikkan lagi, semoga naikkan lagi. Masuk khutbah tu bagi tahu lah. Kalau kebetulan masa tu ada pemerintah kat situ, ketua bahagian ke ketua mana, kata, ya Allah, kata, sekiranya pemimpin kami ini hadir untuk menaikkan orang Islam, bantulah dia ya Allah,
kuatkanlah dia ya Allah. Berilah dia petunjuk agar dia sentiasa taat pada perintah-Mu ya Allah. Cakap macam tu ke depan. Kalau datang untuk merosakkan kami, membinasakan kami, maka binasakanlah dia. Baru sedap. Kat depan tu, amin, mesti kuat je amin lepas tu. Tak, itu doa khutbah. Tapi kita tak sebut si fulan. Kita kata ya engkau, tak boleh. Nabi kata ambil tangan dia, nasihat dia dengan cara yang baik. Faham tak? Dia tak dengar dia dengan Allah Ta'ala. Dia tak dengar dia dengan Allah Ta'ala. Sambungan hadis ni. Wa ala alla nunazi'al amra. Dengar ni lagi sambungan lagi ni. Wa alla nunazi'a, dan janganlah kita mencabut al-amra ahlahu. Maksud dia apa? Dan jangan kita semua supaya kita semua tidak mencabut suatu perkara, jabatan dari orang yang memegangnya. Kita kan suka sikit-sikit turun jabatan, sikit turun jabatan. Itu kita kan. Itu perangai kita. Kita bukan nak tolong lagi. Tersilap paksa, lepas tu sibukkan lagi apa semua. Satu tersilap, lupa kebaikan yang sebelum dapat 8% setahun. Bertahun-tahun dapat 6%, 6%, belah tahun dah. Sekali ni tersilap. Turunkan, jatuhkan, keluarkan duit daripada faham lah tu. Tu nak runtuhkan terus. Satu silap nak terus runtuhkan benda yang dah berkhidmat kepada orang Islam berpuluh-puluh tahun ni. Ini hadis Nabi SAW. Macam suami kita silap sekali, terus nak runtuhkan dia. Buat baik kan dia dah selama ni buat baik apa, sekali tersilap lah. Tersilap sekali, terus saja nak buang dia. Begitu juga seterusnya, anak kita ke, isteri kita ke. Kita nak pimpin. Sebab Islam dia tak nak fawda. Islam tak nak ada kelangkabut, tak nak anarkism. Cuma lihat semua negeri yang kononnya yang Rabi' ni, Arab Spring ni. Tengok daripada Libya, Tunisia, Mesir, Syria. Negeri mana yang lebih berjaya berbanding dengan Arab Saudi, Qatar? Yang mana kita kata Qatar tu teruk aja dia, Kuwait tu teruk aja dia. Bukan kita kata bagus sangat. Kita tahu Saudi pun kita semua makruf anak-anak dia perangai macam tu. Tapi kita masih lagi kekal sama Allah ta'ah, nasihat cara yang baik dengan ulama', dengan apa semua. Alhamdulillah, kita boleh lagi pergi umrah. Kita boleh lagi aman pergi Madinah, duduk hotel sedap-sedap. Cakap apa dah Saudi, kita juga ada hotel sedap kat situ. Apalah dia buat pembinaan hotel banyak kat Mekah. Mekah dah jadi satu bandar metropolitan. Tidak lagi sebagaimana kita yang duduk hotel depan tu. Cakap pandai. Apalah sekarang ni Mekah ni, dia buat jam besar kat depan Kaabah tu. Lalas bila tak tahu jam, tengok kat atas tu. Nampak tak? Kita ni ya barakallahu fikum, kita punya asal tu mesti nak lawan tu. Tak, kita kan as-sam' wa ta'ah. Alla nunazi'al amra kullah ahlah. Jangan cabut dulu nasihat. Memang orang susah nak nasihat. Kalau lah kata macam ni, saya bagi contoh senang. Kalau satu orang ketua kat sini, kalau ada 30 orang nasihat, rasa ketua tu rasa macam mana? Kalau kelas ada 40 orang, 40 orang nasihat dengan saya, ustaz jangan datang lambat contohnya. Contoh. Kalau seorang nasihat, kita okey lah, orang lain okey je. Satu orang nasihat, tak ada benda pun. Tiba 40 orang nasihat. Adakah ustaz tukar ustaz lain? Sebab ustaz telah lambat 10 minit, tukar. Bawa spanduk. Semua nasihat ramai-ramai. Bila nasihat, saya kata, ya Allah, semua orang yang marah aku ni, aku dah terlambat. Sebab pemerintah ni dia faham, dia pun nak undi juga.
Sebab tu kita kata agama itu, kita kata kalau rakyat itu nakkan yang baik, pemerintah tu akan jadi baik. Sebab apa pemerintah sekarang suka Yahanana? Sebab rakyat yang suka Yahanana. Pemerintah akan buat apa yang rakyat suka. Sebab itu orang semua suka, kita buatlah. Buatlah orang semua, dan orang semua datang. Yang apa, kalau kita ambil example tabung haji, Tak ada keluar video lah, keluar banyak. Kalau silent ni, kita memang taat lah pemerintah. Silent ni, kita tak nampak dia punya apa plan untuk memperbaikikan situation. Jadi apabila nampak banyak dalam Facebook, dalam all this apa ni semua kan, link ni semua WhatsApp ke apa, baru kita nampak ada reaction daripada pemerintah tu membetulkan, perbaikikan. Ya, betul lah tu. Jadi Tapi adakah kita kata jatuhkan? Adakah kita kata buat gambar troll dia? Tak kan? Itu okey lah tu. tapi cara tu okey lah. Kita nasihat kan? Kita nasihatkan, letak dalam Twitter Datuk Najib, jangan buat macam ni. Nasihatkan dia kan, macam ni okey lah, tenang. Tapi jangan kita menimbulkan nak menimbulkan kekacauan, nak buat demonstrasi sebab masalah ni, nak pergi angkat senjata, nak pergi apa. Lagi satu lagi paling teruk lah, ada pun nasihat cara yang baik. Kita nasihatkan, jangan buat macam ni. Ini duit kami. Yalah memanglah duit ni, duit tabung haji, duit kami masuk dalam tu. Jadi janganlah buat pada tempat yang tak sepatutnya. Jadi dia pun kita minta penjelasan. Itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam kita, orang tu dia tangkap dengan apa sebab? Kita tanya, kita pergi ke saluran yang betul untuk menyuarakan. Antara tempat untuk suarakan itu adalah tempat-tempat yang orang sini bagi kita ruang untuk bersuara. Kan ada ruang parlimen boleh bersuara, dekat Twitter One Malaysia apa semua tu boleh accept, boleh email depa, boleh cakap dengan direct apa semua. Bila ramai-ramai buat, mesti insya-Allah dia akan dengar. Tapi sebab kita kata rahimahumullah, asas dia bukan kita betulkan yang atas, asal dia betulkan bawah dulu. Asal dia betulkan bawah, sebab pemimpin yang naik hari ini adalah kerana kita yang pilih dia. Sebenarnya dia, siapa yang pilih pemimpin sekarang? Bukan rakyat ke pilih. Jadi kalau rakyat tu pilih pemimpin yang tak betul, dalil bahawa rakyat tu pun tak betul. Kalau pemimpin rakyat tu memilih kalau lah orang yang suka Yahanana yang terpilih, maksudnya rakyat tu yang suka Yahanana tu. Kita pilih dia baik saja, lepas kita dah ada dalam kuasa dia buat tak apa-apa nasihatnya. Selagi mana, sambung sikit lagi, wa alla nunazil amra illa antarau. Dengar ni, illa antarau, kecuali kalau kamu nampak apa tu, baca tu, kufran bawahan. Baca melainkan kamu nampak bila dah kufur, jelas kita tak boleh azan dah. Masa tu baru kita naiklah, naik suara kita. Tak boleh solat, kufur yang jelas, baru kita ke hadapan menjatuhkan dia. Itu pun ulama letak satu lagi syarat, iaitu ghalibuz zan, zan yang kuat. Kita ni ada kemampuan untuk jatuhkan dia. Kalau tidak, duit diam, sebab takut nanti lagi binasa. Katakanlah yang nampak tu 10 orang, saya tak ada 40 orang je nak cuba lawan, apa jadi? Dia pancung habis semua. Kerana kita ada syaukah, ada kekuatan syaukah untuk menjatuhkan. Apatah lagi kalau nak jatuhkan dengan senjata, kena ada syaukah. Syaukah bahasa Arab apa dia? Kekuatan ketenteraan yang munasabah untuk nak jatuhkan dia. Kufur bawah, baru jadi. Kerana apa? Kerana zaman fitnah ini akan berlaku nanti qatlul amya. Qatlul amya iaitu satu peperangan di mana orang yang membunuh tak tahu sebab apa dibunuh, orang yang dibunuh tak tahu sebab apa. Kita nak jadi macam tu. Waktu pada zaman salafus salih, bila Hajjaj tadi saya sebut tadi kan, orang jumpa Ibnu Hasan al-Basri, nasihatkan, sebab tak payah.
Ibnu Umar kata tak payah keluar, nak lawan Hajjaj, keburukannya lagi besar. Akhirnya keluar juga, ada sebahagian fuqaha keluar. Fuqaha maksudnya orang yang faqih, yang hafal hadis, keluar juga nak lawan Hajjaj ketika itu dengan senjata. Mati habis semua. Dan lepas tu baru menyesal, baru jumpa Al-Sya'bi antara orang menyesal. Dia jumpa balik dengan Ibnu Umar, kata menyesal, kata ramai ulama-ulama yang mati. Lepas tu Nabi kata dalam keadaan fitnah macam tu yang teruk, Nabi kata apa? Ar-raqid khairum minal qa'id. Yang baring lagi bagus daripada yang duduk. Wal qa'id khairum minal qa'im. Yang duduk lagi bagus daripada yang berdiri. Wal qa'im khairum minal mashi. Yang berdiri lagi bagus daripada yang berjalan. Wal mashi wal mashi khairum minas sa'i. Dan orang yang berjalan lagi baik daripada orang yang berlari. Maksudnya apa? Lagi tak terlibat lagi bagus. Dengan fitnah. Ustaz, orang yang ulama-ulama yang mati masa tu dikira syahid ke atau Tak ada ulama kata apa-apa pun. tak ada apa-apa? Tak kata apa-apa. Kerana syahid perang dengan kufar, dia boleh syahid pula. Yang kedua, tak boleh kita hukum syahid ke atas orang yang perang sama sendiri. Ini perang sama sendiri. Sia-sia lah Ustaz. Nak kata sia-sia pun tak berani. Kita kata diam je. Kalau dia mati mempertahankan hartanya, maka syahid lah. Man qutila duna mali fa huwa syahid. Dekat Syria, orang tu bunuh keluarga dia, pertahankan keluarga daripada mati. Man qutila duna mali fa huwa syahid. Sebab mati pertahankan harta dia, syahid. Tapi bukan dia yang keluar, dia bertahan dengan harta dia. Man qutila duna irdi fa huwa syahid. Wa alla nazi'a illa an tara kufra bawahan. Tak nampak kufur bawah. Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, selepas orang daripada meninggal, baru orang tahu dia itu telah mengutuskan berpuluh-puluh surat kepada khalifah untuk menasihati khalifah tentang menasihati raja berkenaan dengan urusan negara Saudi. Siapa tahu lepas orang meninggal, bila dia meninggal, baru orang tahu. So berlaku dalam hadis Nabi SAW, ketika orang kata pada satu sahabat, kata, kau tak nasihat ke khalifah ni? Dia kata, apakah perlu aku ni bila aku nasihat, aku nak cerita kat orang? Ada satu lagi cerita kita ni, cuma nak kecoh. Ya, mana tak zaman sekarang ni makan pun upload Facebook. Hari ni je, I makan ni je hari ni, nasi goreng. Nah, itu pun upload Facebook. Tak payahlah kita lantak orang lah, itu Facebook orang. Tapi adakah perlu bila nak nasihat orang, kita kena nak cerita kat orang, malam tadi I dah jumpa dah Datuk Najib, I dah nasihatkan dia dah. Tak perlulah cerita kat orang. Nasihat dengan cara yang baik. Sebab apa? Bila nasihat dengan berseorangan ini, dia lebih nampak ikhlas. Nak nasihat tapi bawa 10,000 orang belakang pergi jalan, pergi dekat pintu. Nak tunjukkan apa sebenarnya ni? Nak tunjuk apa? Publicity sebenarnya. Sebenarnya nak cari dia punya pengaruh, nak supaya orang pilih dia, nampak dia yang perjuangkan isu ni. Minta maaf saya sebut ni, nasib lah. Betul ada syarat. Wattamat syurut al-thalafi al-tanazal. Kata pertama, antarau. Jadi kan, melainkan kamu nampak kufur bawah. Yang pertama, nampak. Fala budda min ilm. Adapun sangkaan semata-mata tak boleh keluar. Nampak? Kena jelas. Tak tuduh orang tu songlap ke, nak tuduh orang salah guna, kena jelas. Jangan berdasarkan sangkaan semata-mata. Betul, tarau, lihat. Bukan kamu dengar semata-mata. Sebab dengar ni kadang-kadang musuh Islam yang bawa benda buruk ni. Dia yang cuba menimbulkan kekacauan pada Islam. Dia cuba nak timbulkan. Hukum dia apa? Orang yang duk share benda fitnah ni dalam Dia kata al-qa'il kalimat az-zur walladhi yamudduha fil ithmi sawa. Orang yang menyampaikan kata-kata dusta dan orang yang memanjangkannya fil ismi sawa, pada dosa sama. Walaupun WhatsApp, manjangkan WhatsApp lah, email ke WhatsApp ke, tak pasti lagi, dah tuduh, dah sebarkan gambar, dah buat sekian dan sekian. Tengok dia telah memakai duit rakyat berjuta, sedangkan bukan duit rakyat, orang sponsor dia, orang kaya sponsor dia. Contoh Tengok anak menteri tu, dia punya kedua kahwin dia berjuta-juta.
Dia pakai duit rakyat lah. Tapi rupanya bukan. Bila dia menteri, dia terkenal, maka ramailah syarikat-syarikat besar ni yang nak sponsor contohnya. Terasuah pula. Walaupun secara prinsipnya tak betul. Patutnya tak usah terima hadiah langsung dalam Islam. Pegawai kerajaan tak boleh menerima hadiah daripada orang-orang macam ni, supaya tak menimbulkan fitnah. Jangan terima bagi hadiah tiba-tiba ada, lepas tu dah tak ada dah, hamper-hamper dah serang kan. Bagus. Lepas tu takkan terima ambil langsung, sebab dia akan menimbulkan fitnah kat orang. Orang akan tuduh dia yang ambil duit orang apa semua. Lalu timbul fitnah. Sebab musuh ni dia akan cuba sebar-sebarkan. Barakallahu fikum. Tapi kita kata kalau dah buat, kita pastikan dulu betul tak dia ambil duit rakyat dalam hal tu. Betul tak dia ambil duit rakyat? Masya-Allah. Yang kedua, an-na'lam kufran la fisqan. Bahawa pastikan kufur. Jangan kita tuduh benda tu kufur sedangkan tak kufur sebenarnya. Kena pastikan ulama' yang declare benda tu kufur. Kena kaji, kena jumpa para ulama' yang declare benda tu kufur, bukan sekadar fasik. Berkata Syekh Ibn Utsaimin, mahma fasaqa wulatul umur la yajuzul khuruj alaihim. Macam mana fasik pun wulatul umur tak boleh keluar menentang mereka dengan senjata dan seterusnya. Pada zaman khalifah dulu, khalifah minum arak apa semua. Tak ada pun ulama-ulama. Sedangkan ulama zaman tu lagi hebat berpuluh kali ganda daripada ulama zaman ni. Saya tanya soalan. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal, khalifah ketika itu, kata Al-Quran ini makhluk. Sampai dia penjara Imam Ahmad bin Hanbal 12 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal kena penjara. Bukannya fulan dan fulan, bukan bekas menteri yang kena penjara tu. Imam Ahmad bin Hanbal yang kalau dia bersin, yarhamukallah, bergegar kota Baghdad. Punyalah banyak anak murid dia. Kalau kita Ustaz Aziz Idrus tu 30,000, 40,000. Bayangkan Imam Ahmad bin Hanbal, agak berapa? Sampai kalau kuliah dia terpaksa ada orang panggil yang orang yang tukang umum, mustamli yang panggil. Kalau mustamli, macam kata qala Rasulullah, zaman tu tak ada mikrofon lagi. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Rasulullah sallam. Nampak? Baya'nahu 'ala as-sam'i wa ta'ah. Baya'nahu 'ala as-sam'i wa ta'ah. Ada tukang sampaikan. Sebab betapa ramainya, suara kuat tak sampai. Tapi bila dia kena, apa dia buat? Sabar. Agak-agaknya kalau Imam Ahmad kata jom lawan, jatuh tak? Confirm jatuh. Confirm jatuh. Bukan sekadar Imam Ahmad, Imam Al-Buwaiti, ulama mazhab Syafi'i yang terkenal, anak murid Imam Syafi'i sendiri, mati dalam penjara ketika tu. Tapi sebab apa? Dia tak anggap benda tu sebagai kufur bawah lagi. Dia nasihat lagi. Khalifah panggil dia, dia cakap dengan khalifah, tuan-tuan, berdebat pasal masalah Quran ini adalah kalamullah, bukan makhluk. Tapi khalifah tetap juga terima, tak terima hujah Imam Ahmad bin Hanbal. Dia terima juga hujah Ahmad bin Abi Du'ad ketika tu. Ahmad bin Abi Du'ad. Zaman Imam Ahmad ada dua Ahmad, satu Ahmad baik, satu Ahmad jahat. Satu Ahmad bin Hanbal, satu Ahmad bin Abi Du'ad. Ahmad bin Abi Du'ad lain duk pengaruh khalifah ketika tu yang mengatakan bahawa Al-Quran ini makhluk. Siap dekati Imam Ahmad ni sesat lagi. Imam Ahmad tuduh sesat, yang hafal juta-juta hadis. Kata Imam Ibn Qayyim, menghafal alf hadis, menghafal sejuta hadis dengan sanad, tuan-tuan rahimakumullah. Setakat ustaz-ustaz ni hafal apa hadis dia, tak sabar. Imam Ahmad lagi sabar, dipukul sampai kaki Imam Ahmad lembik dah. Cuma satu berlaku padanya, satu karamah, iaitu dipukul pakaian dia tak jatuh. Walaupun kalau jatuh dia nampak aurat dia. Karamah dia tak jatuh pakaian dia, walaupun dah terlucut dia punya tali dia. Baca kisah dia. Tak pun berlaku. So Imam Ahmad kata
ada ketua tu lagi bagus daripada kita jatuhkan. Nanti berlaku anarki, terkelang kabut, musuh masuk, apa semua. Nanti orang ambil kesempatan, apa semua. Apa jadi? Siapa nak jaga sepadan lagi, siapa nak ni lagi. Nampak? Macam Al-Sisi masuk Hosni Mubarak memanglah tak betul, tapi at least ada juga terowong-terowong nak sampai dekat Gaza tu. Tebing barat ke Gaza? Gaza, tebing barat Gaza tu. Ada lorong-lorong bawah tu. Zaman Al-Sisi habis terus. Zaman Hosni Mubarak adalah juga at least kuliah-kuliah ahli sunnah. Boleh keluar TV apa tu yang, apa channel tu, Qanatul Rahmah, Syekh Muhammad Hassan dan lain-lain tu. Lepas ni tak ada lah, tutup zaman Al-Sisi. Sebab isu dia seorang budak kena bunuh tu tak? Seorang budak yang kena bunuh dengan polis. Lepas tu orang kecoh-kecoh kan dalam Facebook. Kecoh, polis kejam, Hosni Mubarak kejam. Patutnya cakap pasal polis, dia tangkap polis tu cukup lah, habis lah dakwa dia. Hosni Mubarak kejam. Akhirnya kecoh negara tersebut. Itu di Libya. Apa sebabnya Libya? Sebab harga roti naik. Itu aja. Cuba harga roti naik, buat demonstrasi. Sekarang ni lebih Islam ke Libya daripada sebelum? Mana ada? Tunisia, Dato' Ali Saleh. Ali Saleh apa tu? Ali si apa Tunisia itu? Ali tak ingat. Arab Spring. Kononnya lepas tu masuknya Islamis lah naik. Lepas tu bila buat pemungutan suara dalam tu, majoriti tak nak jalankan hukum Islam dekat Tunisia, naik sama aja. Jadi poinnya apa dalam hukum Allah? Poinnya dakwah, buat kerja dakwah, fahamkan orang ramai terhadap Islam. Fahamkan orang ramai terhadap Islam, orang akan pilih orang yang betul. Betulkan rakyat. Betul Allah Ta'ala kata dalam Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Begitulah kami akan menjadikan satu puak itu diperintah oleh puak yang lain yang zalim juga kerana perbuatan mereka. Jadi kita ni dapat pemimpin yang jahat kerana kita ni jahat. Jadi kita kena buat, kita ni maksudnya bukanlah tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ni orang sembahyang, maksudnya majoriti yang lain lah. Majoriti yang lain lah. Kita kena buat dakwah, ajak mereka kepada sunnah, tinggalkan maksiat. Kenapa pemimpin-pemimpin tu disponsor program-program maksiat? Sebab rakyat je tu nak maksiat. Jadi kita kena siap dakwah, buat dakwah. Kita buat apa kerja kita? Kerja kita bising dalam Facebook je. Kita buat dakwah untuk betulkan masyarakat keliling kita. Keluarga dah buat dah, kuliah keluarga dah buat dah, adik-beradik dah buat dah. Orang kampung, balik kampung sekali ada sebarkan buku sunnah, ada. Bawa balik kuih ada, bawa balik kuih karipap ada, diraja Yayasan Taklim bawa apa semua, keripik-keripik semua beli. Buat banyak sangat ni cik, kata nak bawa balik kampung. Tu buku banyak bawa lah sekali. Kena tuduh Ustazah Express. Tuduh tu tak apa, biasalah Nabi pun kena tuduh gila. Ustazah Express tu bagus, Ustazah lagi. Orang tak tuduh gila, betul tak? Nabi tuduh gila, dia tuduh Ustazah, bagus lah Ustazah juga. Hormat Express. Barakallahu fikum. Sekarang ni itu kerja kita. Kita tak buat kerja yang sebenar hakiki. Kita bising kat tempat lain. Minta maaf lah, mungkin nampak kasar saya cakap macam ni. Sebab kita tengok orang kan dia sibukkan diri pada tempat tak sepatut disibukkan. Sambung sikit lagi. Wa ala an naqula bil haqq. Tapi mesti katakan kebenaran di mana saja. Jangan pula nak cek redha manusia. Nampak? Sebabkan pemimpin tu geng kita sama parti dengan dia, tak nak cakap benda yang betul. Cakap benda yang betul. Waktu lah kita kata kalimatul haq, afdal jihad kalimatul haq amama sultan jair. Sebaik-baik jihad adalah kata-kata yang benar di hadapan pemerintah yang jahat. Di hadapan pemerintah yang jahat, kita cakap kat dia depan-depan. Khalifah tak betul ni. Ada peluang cakap. Ya. Tak perlu takut akan celaan. Wala nakhafu fillahi lawmata laim. Jangan takut nak cakap depan. Ini bila kat depan orang kita belakang kau main ni. Kita
Kata datang, pemerintah datang, silakan duduk, apa semua. Diam je, tak cakap apa. Mana sudah cakap masa tengah makan, masa tengah ni bincangkan, cakap baik-baik. Ustaz cakap macam tu. Kalau kita nak katakanlah kita semeja, kita bangkitkan isu-isu semasa Ustaz rasa pemimpin kita boleh terima? Rasa boleh terima tu, itu sangkaan. Tak Ustaz, Itu zon. Diorang tak boleh terima bila kita menegur benda yang sekiranya isu-isu semasa ni. Sebab apa sekarang ni nampak orang dia tak terima? Sebab kita selalu menasihati dengan cara yang kasar, salah, mengutuk apa semua. Sebab itulah dia tak boleh terima. Kita ni kalau orang, ustaz ni pun kalau orang tegur, apalah ustaz ni, nama je ustaz, berangai tak betul. Kau ni siapa? Baru ngaji dah kau ajar. Nampak tak? Walaupun kita menegur cara yang betul, dia takkan terima. Dia akan, ini contoh lah, katakanlah dalam organisasi kerajaan, okay? Dia menegur seorang ketua dia, benda ni kita tak boleh macam ni. So ketua dia tak boleh terima, sebab dia telah macam menegur cara dia tu macam dia tak betul depan kaki tangan lain. Dan dia akan ambil tindakan di luar kita punya. Orang lain nasihat tak? Orang lain tak, orang tak main nasihat sebab dia tahu benda tu akan jadi macam tu. Orang mengambil nasihat, insya-Allah boleh. Nasihat dan nasihat, teruskan nasihat dan sabar di atas nasihat tersebut. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jadi punya cadangan apa dia? Tak, saya sebab ustaz kata ustaz kena bersabar dengan pemimpin. Yes. Tak kira ketua ke apa kan. Tapi kenapa kita macam kita punya ulama-ulama kita tak menasihatkan pemimpin kita supaya dia berlaku adil pada rakyat? Saya tanya soalan, macam mana puan tahu ulama-ulama tak nasihat? Maksud saya, kita tak pernah dengar ada buat statement. Ini patah balik kepada soalan tadi tu. Adakah setiap kali kita nak nasihatkan orang, kita kena buat statement? Wahai masyarakat sekalian, saya Ustaz Yunus telah menasihati semalam. Tak, kita berjumpa dengan mereka. Kalau saya nak cerita, saya mesyuarat dengan orang sekian, kita jumpa, kita cerita, kita cuba bawa masukkan program-program Islami, kita bawa akidah yang betul sahihah, kita bawa ustaz-ustaz, ulama-ulama luar ke dalam negara kita. Ini cara kita nasihat dia dengan cara macam ni. Kita cuba datangkan satu alternatif yang baik kepada dia, nasihat. Alhamdulillah, nampak kenapa sekarang pemimpin kita dah lain pasal bab Syiah. Contohnya bab Syiah. Kenapa pemimpin kita tegas dalam masalah Syiah? Sebab apa? Sebab dia nak larikan isu sikit. Itu sangkaan puan. Kalau nak larikan isu, kenapa benda tu berterusan? Kita jangan pandang dari satu perspektif saja. Nak larikan isu pasal isu apa? Isu apa ke apa? GST ke apa, isu lain. Kita selalu pandang dengan pandangan yang singkat. Minta maaf saya sebutlah. Asal ada benda je, nak alihkan. Asal ada benda je, semua nak alihkan. Ya, nak alihkan tu satu benda lah nak alihkan juga. Tapi kita tengok dalam isu memerangi Syiah ni, kerajaan kita konsisten. Saya tanya, atas nasihat siapa tu? Atas nasihat siapa? Ulama pergi jumpa mesyuarat, jumpa nasihatkan, buat seminar-seminar. Bila buat seminar, panggil mereka sebagai tetamu khas, duduk, dengar kita ceramah macam ni. Yang tuan nak nasihatkan, nanti panggil dia datang ke Yayasan Taklim punya kuliah, Radio Solihin. Tuan tak ada masa, datang, panggil PA dia datang, jumpa PA, tak boleh jumpa dia, jumpa PA dia, jumpa anak dia, jumpa ini apa semua. Rahimahumullah, kita nak ubah satu benda tu, dia kena ubah dengan cara yang dengan cantik. Nabi SAW masa kat Mekah, pemimpin zalim tak masa tu? Zalim gila, babinya zalim. Tapi adakah Nabi SAW mengenai isu tu? Isu pemimpin kita zalim, telah mempermainkan hamba. Tak, isu dia apa? Masukkan iman, dakwah. Masukkan iman dan dakwah. Memang kata Allah, ustaz slow cara ni.
Sebab orang tak sabar tu, kita tak sabar tu. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr, tak ada. Tidak ada kesabaran dalam menyampaikan kebenaran, tak ada kesabaran dalam tak sabar nak menyampaikan kebenaran tu. Buat dakwah, saya kata. Tuan-tuan Allah sekarang ni datang pada muka-muka, saya tahu dah bertahun-tahun datang saya taklim dah. Minta maaf saya sebut. Apa kita buat untuk Islam, untuk kita sebarkan benda yang benar ni? Nampak? Dalam WhatsApp lagi tu, WhatsApp buat dakwah bukan WhatsApp je. WhatsApp orang baca dah banyak sangat ceramah dalam WhatsApp ni Ni betul tak? Dakwah dia kena turun. Buatlah masyarakat, buat anak beranak, buat adik-beradik, buat keluarga, buat kampung, buat komuniti, buat dalam pejabat. Ada sebagian ni bos-bos syarikat nak buat kuliah kat syarikat. Oh, tak nak ambil sejam syarikat, akan rugi mana syarikat aku. Mak ada mana buat kuliah kat syarikat. Kita pernah tengok satu kesan yang bagus pada satu syarikat ni. Kita buat kuliah kat tempat dia pun. Kuliah akidah, panggil ustaz yang kualiti, cakap untuk. Akhirnya dia suka kepada sunnah, suka kepada dakwah. Akhirnya dia sendiri akan pilih benda yang bagus tadi. Bila dia jadi bagus, dia akan pilih orang bagus punya. Percayalah sikit saya, dia akan pilih orang bagus. Akhirnya orang yang bagus juga akan terpilih. Ini cara kita. Tapi ustaz lambat lah ustaz. Ya Allah, 11.30 dah. Aku nak ambil bini aku ni. Dah banyak ulama nasihat. Dan kita akan terus nasihat. Sahih, kita akan terus nasihat dan terus nasihat dan terus nasihat sampai kita mati, kita akan nasihat. Nasihat ni. Kita zaman fitnah. Zaman fitnah ni kita apa? Akan berlakunya satu zaman di mana berlaku fitnah, zaman lebih teruk. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami dalam jahiliah, sekarang dalam keadaan yang baik. Adakah lepas ni ada keburukan? Dia kata, ya, akan berlaku keburukan. Adakah lepas buruk tu ada yang baik? Ya, ada yang baik. Apakah keburukan tersebut? Keburukan tersebut adalah ad-dakhan. Apa itu dakhan? Dakhan maksudnya, dakhan ni ialah asap. Asap tu apa? Asap yang tak nampak lah. Macam kita kalau orang kena jerebu, kan tak nampak. Bila tak nampak jalan apa semua, ad-dakhan. Apa dakhan tu? Orang yang bawa kesesatan. Dia akan cakap benda yang sesat. Siapakah mereka? Mereka itu minna wa min bani jildatina, daripada kita dan juga daripada orang yang kulit sama dengan kita. Nabi kata, dia kata, Rasulullah, kalau datang zaman tu nak buat apa? Peganglah kepada kepada imam. Iaitu pada jamaah Islam, pada imam. Kalau tak ada imam dan tak ada jamaah Islam, peganglah kamu kepada sunnah. Tinggalkan semua grup-grup yang sesat. Dan peganglah kamu walaupun kamu terpaksa berpegang kepada batang pokok, walaupun kamu terpaksa mati ketika pegang batang pokok tadi. Itu sunnah. Ini memang fasa dia kan, tak fasa. Mungkin ini fasanya. Maka bersabar dan nasihat orang, buat dakwah. Ini ustaz je yang buat dakwah, matilah ustaz. Nak bagi ceramah, ustaz dah 7 hari seminggu, tiap-tiap malam ceramah. Ceramah maghrib, ceramah isyak. Bini balik muncung 7 hari seminggu ceramah. Bila nak keluar makan malam. Tapi kita fikirkan, ya Allah, kita banyak lagi orang tak faham sunnah. Kena buat. Tuan-tuan pun kena buat benda yang sama. Dakwah bukan ustaz saja yang buat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya minta maaf kalau terkasar bahasa. Minggu depan Ustaz Azhari balik mungkin insya-Allah. Jadi sekali tu yang hentam sekali tu. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam.